kita sambung pengajian kita. Puan-puan, kita sampai muka surat berapa 199. Okey, 199. Haji dan umrah. Okey, panduan haji dan umrah bagi wanita. Baik, Masya Allah. Jadi sambil-sambil kita, sebab kita dalam majlis ilmu ni kan, doa pun mustajab ya. Jadi sambil beristighfar, kita doakan sahabat kita di Gaza especially. Terima kasih kepada Kak Salwa. Insya Allah banyak maklumat-maklumat dan juga aktifnya Masjid Al-Falah ini. Syukur ya perempuan. Masjid di Palestin dah kena bom dah di Gaza tu, khususnya Masjid Al-Aqsa juga. So actually rentetan itu bermula daripada Masjid Al-Aqsa lah. Sebab banyak sangat diorang buat masalah yang diorang tu kita faham lah. Is tu Israel bukan Isfadiah ya. Jadi dia banyak buat masalah, dia banyak membuli ya, dan kemudian membunuh juga satu-satu selamba saja. Jadi sebab itulah bila tangan kanan rasa sakit, tangan kiri bangkit. Jadi kat Batu Gaza dia memulakan orang kata tu amaran dan juga serangan demi serangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihi al-amin al-anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, insyaAllah kita sebenarnya rasa saya lah kalau boleh saya bagi sedikit dalam 2-3 minit ulasan berkenaan tentang apa yang berlaku di Gaza ini. Kalau ikut media barat, CNN-nya ke BBC-nya ke tuan-puan yang mengarut tu, dia mula dah membuat satu liputan tentang tawanan-tawanan ataupun wanita-wanita yang berjumpa dengan tentera-tentera Hamas ni. Jadi dia nak putar belitkan ya kenyataan-kenyataan itu. Macam satu kenyataan di mana pejuang masuk ke dalam rumah, kemudian dia menghormati ada ibu, ada 2 orang anak, kemudian ada ibu yang tua ya. Jadi dia tanya, dia cakap, okey, dia kata awak jangan takut, dia kata kami ini Muslim. Jadi yang perempuan ni kata dia confused. Dia kata aku confused, dia kata. So kenapa mesti macam tak perlu takut sebab dia Muslim, sedangkan dia takut sebab dia Muslim kan. Dan kemudian satu lagi dia kata dia confused, dan satu lagi dia rasa bimbang dengan anak-anak dia. Dia kata tapi askar tu tak buat apa-apa dan dia minta izin untuk makan buah pisang. Dia kata boleh saya ambil satu? Jadi dia pun ketawa. Yang itu tidak popular perempuan. Yang tu baca tak? Nampak perasan tak video tu? Yang itu tidak diwar-warkan sangat. Tidak masuk ke dalam berita-berita yang diinterview. Yang teruk adalah di mana yang suaminya kena bunuh ya. Lepas tu dia kata dia sakit hati lah, dia punya perkahwinan selama 41 tahun, kemudian macam-macam lah. Jadi pada saya secara peribadi, saya syukur dengan peperangan ini sebab kita nampak siapa yang lebih humanity sebenarnya. Ya, jadi yang nak menunjukkan bahawa orang-orang Islam ini bila dia berperang, dia ada adab dan akhlak dia. Manakala orang-orang Yahudi terus dia kata, okey, dia kata Gaza ini adalah human animal, kita cut dia punya elektrik, cut dia punya water, cut apa-apa supply pun. Betul tak, perempuan? Kita bersemangat ni. Dan kemudian dia kata itu human animal. Kalaulah itu tidak human, kalaulah dia anggap Gaza itu animal, animal perlu tak air? Perlu kan? Walaupun animal, dia perlukan air. Jadi sekarang ini dia ni human ke dia animal? Israel ni, dia bukan human, dia bukan animal. Dia lebih teruk daripada animal. Ya. Dia takut dengan Hamas, yang dia serang bukan tenteranya, yang diserang adalah tempat. Memang dia tahu masjid kan, tak tahulah TOLOL betul. Okey, mari kita sama-sama baca doa perempuan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma ansur juyushal muslimin
وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والرافضة والمبتدعة والمشركين ودمر يا رب أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وقلل عددهم وزلزل أقدامهم وأنزل عذابا أليما عليهم بقدرتك يا رب العالمين. ربنا يا ربنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wahai Allah, Engkaulah punca kepada segala keselamatan dan daripadamu-lah perlindungan. Engkau maha suci ya Allah, lagi maha tinggi. Wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, kami di sini mendengar, patuh dan kami taat. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan kelemahan kami. Kepadamu jualah kesudahan kami semua. Wahai Allah, bantulah tentera-tentera muslimin, tentera mujahidin ya Rabb. Askar-askar yang mengesakan hanya Engkau. Binasakanlah orang-orang kafir dan orang-orang yang degil, pembawa-pembawa kepada mudarat dan orang-orang yang menyekutukanmu. Hancurkanlah musuh-musuhmu, musuh-musuh Islam. Bantulah kami ya Rabb terhadap mereka. Wahai Allah sekalian alam, wahai Tuhan, pecahkanlah kumpulan mereka, bubarkanlah kesepaduan mereka, sikitkanlah bilangan mereka, goncangkanlah dan kecutkan hati serta kaki-kaki mereka. Turunkan siksa yang pedih ke atas mereka dengan kekuasaan-Mu, wahai Allah, Tuhan sekalian alam. Wahai Tuhan kami, bantulah kami mengatasi mereka, kaum-kaum kafir. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami atas kelemahan kami dan dosa-dosa kami. Matikan kami ya Rabb sebagai orang Islam yang bersyahadah dengan nama-Mu. Semoga ya Allah, sejahterakanlah penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami rindui, keluarganya dan sahabat-sahabat sekaliannya. Ya Allah yang mulia, sampaikanlah salam ke atas para rasul dan pujian yang sebenar hanyalah untuk-Mu ya Rabb Tuhan sekalian alam. Amin ya Rabbal alamin. Baik. Kita sambung pengajian kita, puan-puan. Kita sampai muka surat berapa 199. Okey, 199. Haji dan umrah. Okey, panduan haji dan umrah bagi wanita. Baik, Masya Allah. Jadi sambil-sambil kita, sebab kita dalam majlis ilmu ni kan, doa pun mustajab ya. Jadi sambil beristighfar, kita doakan sahabat kita di Gaza especially. Baik, bila kita sebut berkenaan haji, nak tahu haji ini dia ditentukan melalui umrah sebenarnya. Nak buat haji apa, memang semua nak haji mabrur kan. Tapi haji yang mabrur itu lihat types dia, jenis dia. Ada yang buat haji ifrad, ada yang buat haji tamattu, ada yang buat haji kiran. So bila nak buat haji tu, dia kena tengok jenis umrah dia. Kalau buat umrah dulu, maka haji kita jadi haji tamattu. Kalau buat umrah kemudian haji dulu, maka haji kita dipanggil haji ifrad. Kalau buat sekali, haji itu dipanggil haji kiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melakukan haji berapa kali? Kalau ikut sejarah, umrah berapa kali? 4. Haji berapa kali? Ya, sekali. Dan haji dia haji apa? Kalau ikut banyak riwayat, haji kiran. Kalau banyak riwayat mengatakan haji kiran, dia buat sekali ya dengan umrah. Kalau Sayyidatina Aisyah, tak tahu lu Zazah. Ingat tak yang dia menangis tu sebab dia tak boleh nak buat kan tawaf tu sebab dia nak buat umrah, kemudian dia keluar. So jadi maksudnya dia buat apa tu? Haji? Sebab dia umrah dia akhir. Haji ifrad ya. Jadi kita boleh agak dah tu dia daripada cerita dia. Oh okey, dia buat haji ni, haji ni. Masya-Allah. Kenapa ada perbezaan jenis-jenis haji ini? Sudah tentulah untuk memudahkan urusan kita. Jadi Allah mengarahkan kita ini, sebab itu tujuan kita menjadi hamba atau melakukan ibadah atas muka bumi ini. Tapi kita mempunyai banyak pilihan, insya-Allah. Ada 3 pilihan. Boleh buat ifrad, boleh buat tamattu dan juga boleh buat kiran. Okey.
Kemudian bila kita sebut berkenaan tentang wanita yang melakukan haji, so basically kita punya cabaran adalah haid kita. Sebab kita tak nak waktu kita melakukan tawaf, sama ada kita panggil tawaf ifadah, tawaf yang wajib selepas kita wukuf di Arafah. Jadi nak menunaikan tawaf itu, waktu itulah pula period. Tapi period kita dia 7 hari je. Tempoh dia itu sampai habis Zulhijjah. Maksudnya nak buat tawaf tu masih boleh lagi. Masih boleh lagi. Jadi maksudnya masa untuk melakukan tawaf itu ada. Kenapa kita mesti takut? Ini secara formula umum. Jadi untuk itu sebenarnya saya nak sampaikan message, kalau pergi haji tak perlu ambil pil. Pandangan saya, kecuali kalau memang betul-betul kita bermasalah di mana setiap hari kita period atau setiap hari kita discharge. Jadi tak semua kita punya period atau discharge kita itu dikira haid. Betul tak? Jadi dia ada 15 hari. Cuma saya rasa mungkin minggu lepas saya ada bagi tahu, saya ada berjumpa dengan seorang sahabat kita ini yang dia ada 2 rahim. Jadi 2 rahim tu memang satu habis period, lepas tu nanti ambil satu lagi period juga. Jadi dia tidak cukup 15 hari tempoh suci dia. So jadi yang ini saya sarankan ikut mazhab yang lain lah. Jadi ada beberapa orang kata penyelesaian untuk dia. Baik. Okey, jadi untuk pil penunda haid yang menjadi amalan sesetengah wanita, kenapa saya tak setuju ya perempuan? Ini melalui pengalaman saya bukan doktor, tapi melalui pengalaman saya, biasa yang bermasalah dengan haid semasa di Tanah Suci adalah mereka yang mengambil pil haid. Saya mesti akan tanya, bagi dalam jumlah 500 jemaah kami saya yang lepas ada sekali saya bantu Andalusia. Ada satu masa tu saya tahun 2006 saya pun pergi sendiri dengan rombongan kami 30 orang. Jadi daripada rombongan 30 orang tu ada yang seorang tu dia ambil pil. Dia juga ada problem. Yang lain tak ambil pil. Sebab kita tak apa, tak payah kan. Jadi macam masing-masing pakat, tak nak ambil pil lah. Sebab kita tahu yang ada seorang lagi mengandung. So memang lah confirm dia tak ambil pil kan. Okey, jadi daripada 30 orang tu satu ambil pil. Dan yang dia ada masalah. Okey, and then kemudian masa haji yang tahun 2018 pun sama. Yang datang ke kaunter untuk consultation tu, tanya tentang hukum-hukum haid dan sebagainya adalah mereka yang mengambil pil. So, tapi saya tak rasa semua, cuma yang datang consult tu, majoritinya adalah yang ambil pil. So, kalau daripada 500 orang, yang datang jumpa dengan kami tu saya rasa lebih daripada 20 orang. Satu saja yang tak ambil pil. Yang lain semua ambil pil. Okey. Jadi itu pandangan saya ya. Secara ilmiah, jadi tak payah, sebab tak payah. So let's say kalau misal kata kita time lepas kita wukuf itu kita nak melakukan tawaf, kita period, jangan buat dulu. Relax dulu. Tenang-tenang dulu, minum air teh dulu, cari jus tebu dulu ke kan. Tenang-tenang, rehat-rehat dulu kan. So tapi of course lah kan, kita merasa risau lah. Tak mengapa, tahan, relax. Dan seandainya dekat dengan tarikh penerbangan dan kita tak suci lagi, kita boleh jumpa dengan pihak tabung haji. Sebab banyak penerbangan. So kita boleh switch ke, kita boleh menyelit ke kalau ada tempat kosong. Jadi bagi tahu, maklumkan saja kepada bahagian pengurusan ya. Baik, ada ulama yang mengharuskan untuk penggunaan pil, antaranya adalah Imam Ahmad. Dan begitu juga seperti yang telah dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Hambali. Namun mereka tetap meletakkan syarat. Maksudnya bila ambil pil itu pastikan tiada kesan-kesan sampingan ataupun yang memudaratkan. Sebenarnya 2. Nombor 1, pil yang kita ambil itu bukan najis. Yang kedua, tidak mudarat. Okey.
Di Malaysia, isu ini difatwakan pada 28 Jun 1985 namun tidak diwartakan. Apakah keputusan fatwa? Keputusan fatwa hukum wanita-wanita yang menggunakan pil menahan kedatangan haid dalam tempoh mengerjakan ibadah, hukumnya adalah harus. Okey, so boleh underline harus tu. Sekiranya ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada penggunanya. Okey, jadi secara ilmiah penggunaan pil ini tidak digalakkan even oleh pakar-pakar perubatan pun sebab dia boleh memberi kesan negatif untuk jangka masa panjang. Okey, jadi sekiranya darah ini terganggu, dia boleh menyebabkan masalah antaranya kanser payudara serta menyebabkan proses menopause berlaku lebih awal. Jadi kita tak jangka kan, maksudnya makan pil hormon itu dia boleh mengakibatkan kanser wal'iyadzubillah. Jadi bagi mereka yang berminat untuk ambil pil ini dinasihatkan agar tidak selalu mengamalkannya dan mesti mendapat nasihat yang betul daripada pakar. Okey, maka seandainya didapati pengambilan pil tersebut memudaratkan, maka hukum harus bertukar menjadi haram. Bagus, takut sebut halal tadi. Dia haram ya. Okey, jadi selain itu keyakinan bahawa Islam ialah agama fitrah perlu kita imani. Ya. Setiap kejadian ada hikmahnya. Maksudnya kalau period, redalah. Kan? Cuma kita tak boleh buat tawaf sahaja. Yang lain boleh. Wukuf, melontar, semua boleh. Ya. Tapi janganlah buat sa'i dulu baru tawaf. Macam tu saya siapkan sa'i dululah Ustazah. Nanti baru tawaf. Tak, sebab tawaf tu dia diiringi selepasnya sa'i. So kalau buat sa'i dulu pun tak apa. Tapi lepas tu dapat dah tawaf, lepas tawaf ifadah, kena buat sa'i balik. Macam tu ya. Okey. Baik, bab yang ke-10. Jadi ada satu hadis ini sangat menarik dalam muka surat 202. Semasa Haji Wida, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Aisyah dan baginda melihat beliau sedang menangis. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha telah pun siap berihram umrah. Ya. Maka baginda bertanya, kenapa engkau menangis? Adakah engkau kedatangan haid? Nabi dah agak dah. Kan? Nabi tanya, Nabi jawab. Kemudian Ummul Mukminin menjawab, ya. Lalu baginda berkata, ini adalah ketetapan Allah untuk anak-anak perempuan Adam. So kalau kita datang ke tanah suci itu, kita sedang mencari dan mengejar redha Allah. Dan seandainya period juga, pelat sikit, maka kita redha. Bila kita redha dengan period itu, so sebenarnya kita dah sampai kepada kita punya target kita. Jadi redalah dengan pemberian Allah dan setiap sesuatu itu ada dia punya jalan keluar. Baik, muka surat 204, sembelihan haiwan ataupun sembelihan wanita bab 10. Siapa pernah menyembelih? Sembelih ayam, angkat tangan. Cepat mengaku. Tak ada. Pernah sembelih ayam? Tak pernah. Sembelih kambing? Lagi lah Ustazah kan. Saya sampai kambing je, lembu saya belum lagi. Ayam ada, kambing, ayam banyak kali dah. Memang dari dulu kecil-kecil tolong pegangkan ayam lagi. Masa ayah saya sembelih, pegang aja biasa. Tapi perempuan, anak-anak kita memang kita kena ajar lah. Sesekali kan buat satu projek sembelih ayam. Anak-anak perempuan ke anak-anak lelaki. Kita sebut anak-anak perempuan kan. Masalahnya anak lelaki pun terbang bila tengok ayam. Bukan ayam yang terbang, dia yang terbang. Jadi kita kena membiasakan dia dengan sumber makanan kita. Sebab kita nak letak hanya abang bangla je yang sembelih kan. Sikit-sikit dia kan. So biar dia at least ada pengalaman lah. Once in a while ataupun once in a year. Once upon a time susah lah kan. Once in a year jadikan annual project. Supaya anak-anak kita yang lelaki dan yang perempuan dia akan sembelih. Biar ayah dia duduk sebelah ajar ya. Macam anak lelaki saya menggeletar tu. Umur 14 tahun masa nak sembelih kambing. Menggeletar. Tapi Alhamdulillah tak nampak sangat. Dia menggeletar teruknya selepas sembelih. So waktu nak sembelih tu teragak-agak dia pandang kita pandang tu mana ni kan.
Lepas tu bila ayah dia duduk sebelah saja, pegang aja sebelah dia, pegang badan kambing tu je. Terus dia berani. Terus dia potong. So jadi di situ nampak ada bonding antara ayah dengan anak. Ayah sendiri nampak anak dia itu perlukan dia punya presence rather than present gift. Okay. Jadi kita biasakan mereka mengurus sumber makanan, especially yang lelaki. Yang perempuan ini pun biar dia berani. Sebab dia dengan ayam takut, kucing takut, lipas pun takut. Semua benda takut. Padahal lipas dengan dia tu lebih, dia lagi besar, jari kaki dia pun lagi besar daripada lipas tu. Baik, jadi dalam Islam, sembelihan bertujuan mematikan haiwan dengan cara yang berhikmah, tuan-puan. Sesekali bincangkan, ada kajian, boleh cari ke Google aja, kelebihan menyembelih dengan electrical shock. Jadi bincangkan bersama dengan anak-anak kita. Jadi kajian menunjukkan kalau kita sembelih je, jadi kita memutuskan kan urat darah, urat marih yang angin dia tu kan, pernafasan dia, dan juga urat makanan. Jadi waktu kita potong tu, otak dia macam surprise. Dia tak tahu. Jadi otak ni dia tidak merasakan orang kata gementar, kecuali kalau kita tayang pisau kat depan dia. Tu yang tidak boleh tayang. Sebab dia dah nampak daripada awal lagi, jadi dia akan ada rasa gundah gulana lah. Okey, tapi kalau kita terus sembelih, sorokkan pisau belakang dan kita sembelih, jadi otak tu dia still command seluruh body system dia untuk beroperasi seperti biasa. Jadi jantung itu akan tetap berdegup sebagaimana biasa. Dan apabila jantung berdegup dan kemudian kita dah sembelih, darah daripada badan akan keluar. So darah ini adalah sarang kepada kuman dan penyakit. Jadi bila keluar daripada tubuh badan haiwan itu, maka haiwan itu menjadi bersih. Menjadi bersih. Dan bila dia tak perasan, kita putuskan itu, jadi yang body ini message kata sakit, dia tak boleh sampai ke otak. Jadi otak tu, bila dia orang buat kajian, dia kata seolah-olah dia berada di dalam tidur yang sangat nyenyak. Jadi dia tak rasa apa, dia macam terus tidur sebab dia dah habis lah. Manakala yang guna electrical shock, pertama lagi dia dah rasa dia punya sakit tu, otak tu dia dah mulalah. Dia kata sakit, kenapa? Jadi tu yang jadi kejang. Itu yang jadi kaku, sebab kesakitan. Dan bila dia cek dengan ECG perjalanan jantung dia merakamkan satu rekod bahawa haiwan itu, binatang ternakan itu, dia mengalami kesakitan yang amat sangat. So jadi kita tak guna secara electrical shock. Yahudi tu kan, yang kita ni, dia memanglah ahlu kitab. Tapi ahlu kitab yang mungkar ini, tuan-puan, cara dia mengurus makanan sama. Dan dia gunakan mesin yang lembu tu, dia turun ke bawah, dia terbalikkan dan kemudian disembelih. Okey. Unta senang, leher dia panjang di bahagian bawah. Tapi cara dia tu, yang saya nampak masa di Yaman tu, dia sembelih bahagian tengah, lepas tu bahagian tepi pun dia potong, terus lentok kepala dia. Okay, so dia ada cara-cara dia lah. So kaum lelaki, kaum ibu especially, sebab ibu yang nak mendidik anak-anak tu kan. Jadi bila kita ke hadapan, kita tahu, jadi anak-anak kita ini akan menjadi lebih berani dan kehadapan dalam menguruskan makanannya. Especially kalau kita mengajar anak-anak perempuan ini, biasakan dengan surah An-Nur. Surah An-Nur. Kalau dengan lelaki, surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah itu adalah hidangan. Kita biasakan dengan surah An-Nur untuk kaum perempuan. Sebab Saidina Umar, dia bila tahu Basrah di Iraq itu waktu tu, dia sangat flourish dengan market, dengan ekspor, import, perniagaan, perdagangan, orang luar masuk keluar.
Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab itu dia menulis satu surat kepada Governor di Iraq. Dia kata, alimu nisa'akum bisuratin nur. Ajar tu perempuan-perempuan kamu yang perempuan uptown girl dengan apa? Dengan surah An-Nur. Dan kemudiannya para ulama dia melihat bahawa antara surah yang paling penting bagi kaum lelaki adalah surah Al-Ma'idah. So bila kita tengok balik surah Al-Ma'idah, kita akan dapati antaranya 2 poin yang utama cara macam mana mereka menguruskan buruan, iaitu menguruskan sumber makanan. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka berhubung dengan orang bukan Islam. Antaranya adalah Yahudi dalam surah Al-Ma'idah. Okey, syarat-syarat sah sembelihan ada rukun-rukun dia yang tersendiri. Yang pertama, mesti ada penyembelih. Yang kedua, ada binatang ternakan dia. Dan ketiga adalah alat untuk menyembelih. Jadi penyembelih dia beragama Islam atau ahlu kitab. So ahlu kitab ini sama ada orang-orang Kristian, tapi Kristian yang sekarang tidak ya perempuan sebab dia guna electrical shock. So yang betul-betul itu adalah orang-orang Kristian Ortodoks yang masih lagi kalau perempuannya menutup aurat. Dan begitu juga orang-orang Yahudi yang ahlu kitab, yang Ortodoks, yang Zionis kita tak terima. Okey, kemudian yang kedua, mereka mesti berakal. Yang ketiga adalah mumayyiz. Jadi umur 5 tahun, 4 tahun, dia tak sah. So boleh untuk umur 7 tahun dah mumayyiz. 7 tahun ke atas. 7 tahun itu adalah umur mumayyiz. Yang kedua, binatang ternakan dia halal dimakan, mati disebabkan sembelihan. Bukan disebabkan dia terjunam masuk dalam parit. Kita baru nak sembelih, sikit tak habis. Bangun dia lari. Lari-lari masuk ke dalam parit. Parit tu ada air pula. So dia mati kerana lemas. Bukan mati kerana sembelih. Okey. So kalau benda tu terjadi, maka kita tengok kalau kita boleh capai balik leher dia, kita sembelih. Tarik lah kan. Kalau tak ada, dia boleh potong bahagian, mana-mana bahagian yang kita sempat asal keluar darah. Okey, yang ketiga, putus urat halkum dan urat marik. Marik ni dia macam hamzah, bil hamzah. Marik. Jadi urat halkum adalah saluran pernafasan dan urat marik adalah saluran makanan. Jadi biasa kalau pegang ayam tu kan, leher ayam tu, kita rasa dia ada macam tali kat dalam tu. Tali kat leher dia tu kan, kita pegang. Yang tu yang kita akan potong. Okey. Begitu juga dengan kambing. Kalau kambing dia kena genggam. Jadi pegang terus ujung dia dekat dengan bahagian kepala. Kalau jauh dia macam lambat sikit. Kalau dekat sikit dengan bahagian kepala, jangan dekat sangat pula. Dekat sikit dengan bahagian kepala, zap. Ada setengah orang potong ke depan. Ada setengah orang potong tarik. Tak kisah mana-mana. Ada yang tips dia kata, kena tarik biar rezeki datang. Oh tak kisahlah kan. Yang penting dia potong kat situ, tarik ke tolak ke, dia tips masing-masing, petua masing-masing. So alat sembelihan mestilah yang tajam selain daripada gigi. Walaupun gigi tajam kan, tulang, kuku, rambut dan tali. Kalau rambut dan tali nanti dia macam suffocated pula, macam strangle kan. Strangle tu macam dia sesak nafas lah, bukannya dipotong dengan darah, mengeluarkan darah. Baik, ada perkara-perkara sunat dalam sembelihan, but somehow dia ada istilah-istilah lain sembelihan. Dia sebut az-zabhu, an-nahru, al-uqru. Dia az-zabhu, zabhu tu yang dengan guna pisau, jadi keluar darah. An-nahru tu dia basically macam untuk unta. Nahru tu dia tidak dekat dengan dia punya kepala lah. Sebab nak capai pun susah kan. Ada sebahagian dia unta tinggi. Jadi waktu unta berdiri tu dia sembelih je. Ada macam tu. Sebab unta dia bukan, so far dia tak adalah larikan diri kan. Yang larikan diri tu lembu. Kambing masih okey lagi. Especially kambing biri-biri. Dia duduk baringkan aja dah aja macam tu. Tutup mata dia tu dengan telinga dia, lagilah senyap. Lepas tu terus sembelih. Cuma dia banyak bulu dia lah. Okey.
Jadi menyembelih pada bahagian pangkal leher dengan memutuskan kedua-dua urat yang terletak di kiri dan kanan leher bagi mempercepatkan proses kematian. Membaringkan haiwan ke sebelah rusuk kirinya. Hadapkan haiwan itu ke arah kiblat. Gunakan alat sembelihan yang tajam. Menggunakan sembelih dilakukan pada waktu siang. Ini sunat. Jadi perempuan kalau datang nanti waktu Hari Raya Korban, kita sama-sama dengan anak-anak siapkan dengan peralatan-peralatannya, kan? Jadi kita boleh bincangkan perkara-perkara ini. Walaupun memang itu kerja lelaki sepatutnya kita katakan. Tapi ibu ni sebagai madrasatul ula bagi anak-anak, kita sediakan saja ruang. Jom bang, kita bincang pasal sembelih. Kita throw the idea. Jadi anak-anak ni nanti akan cari sendiri. So kita dah belajar ni, kita ingat-ingat, okey, kita pun tahulah cucu mak ni belum mau mayis. Tak sah nanti nak sembelih. Kita boleh bagi pandangan. Next, perkara yang makruh. Alat sembelihan atau pisau itu tumpul. Okey, itu makruh. Memperlakukannya dengan kasar. Haiwan tu diheret ke, dijatuhkan ke. Dah macam nak gusti lah pula dengan dia. Jadi hukum dia adalah makruh, ya. Menakut-nakutkan. Contoh ni nampak kejap lagi kau punya giliran kan. Itu makruh, ya. Asah pula pisau tu depan dia. Makruh lagi. Lepas tu mematahkan leher haiwan sebelum dia betul-betul mati. Itu juga makruh. Melapah haiwan sembelihan dalam keadaan ia belum mati sepenuhnya. Itu juga makruh. Dan akhir, melakukan sembelihan atau melapahnya di hadapan kawan-kawan dia yang lain. Kawan-kawan binatang tersebut, ya. Kalau saya di Yaman, dia punya kandang kambing dekat luar. Sembelih dia ada bangunan, dia tarik masuk ke dalam. Jadi dia lebih macam beradab lah. Lepas tu dia tak buat dekat atas tanah. Kita buat kat atas tanah kan. Tapi insyaAllah kat Masjid Al-Falah ni ada tempat yang sesuai. Ya, senang nak basuh, bersih, very hygiene. Yang itu sepatutnya kita punya cara sembelihan. Baik, apakah hukum sembelihan wanita? Untuk isu sembelihan wanita menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, begitu juga dalam kitab Jami'ul Ahkam An-Nisa yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dan juga Imam Ibn Al-Munzir, semuanya mereka dengan kesepakatan majoriti ulama menghukumkan harus, underline, harus sembelihan wanita muslimah dengan syarat mereka mampu menyembelihnya dengan baik. Jadi dia kena ada ilmu lah. Saya kata okey, saya boleh sembelih, tapi korang tolong pegang. Kalau macam kambing tu kan, tolong pegang kepala, tolong pegang kaki dia, tolong pegang bahagian badannya. Okey, so kalau cukuplah dua orang pegang bahagian kepala dengan bahagian badan. So kita sembelih, ya. Segera, janganlah pula nak melata-lata lah pula. Kejut nak mati tak mati, nak mati tak mati kambing tu kata kan. Istighfar dah banyak kali tak mati-mati lagi, Okey. Ada dalam sebuah riwayat yang di satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa dia memiliki seorang hamba perempuan. Kanak-kanak itu tukar kepada hamba, ya. Kanak-kanak takut kita salah faham, ya. Bukan kanak-kanak ni, dia hamba perempuan yang bertugas sebagai pengembala kambingnya di daerah Sal'um. Tiba-tiba hamba tersebut melihat seekor kambing yang nak mati. Akhirnya dia memecahkan batu. Okey, jadi batu tu pun menjadi tajam kan? Dan dia menyembelih kambing tersebut menggunakan batu yang tak boleh apa? Tulang gigi. Ya, okey, tulang gigi, kayu, tak boleh. Tersebut dengan menggunakan batu yang dipecahkan. Ka'ab mengingatkan keluarganya agar tidak makan daging tersebut sehinggalah beliau konsult dulu, rujuk dulu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok para sahabat macam tu kan, dia betul-betul dalam bab makanan ni sebab dia ibadah. Kan, ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Siapalah kita ni, ya. Jadi dia pun bertemu dengan Rasulullah dan bertanya boleh ke tak boleh. Dan kemudian Nabi SAW mengizinkan untuk memakannya. So jadi punya point di sini ada 3. Nombor 1, hamba. Nombor 2, perempuan. Yang ketiga, guna batu. So semua hukum itu boleh diambil, jadi hukumnya adalah harus, ya. Okey.
Justru bagi wanita yang cukup syarat sebagai penyembelih mampu melakukan dengan baik, maka hukum sembelihannya adalah harus dan daging tersebut boleh dimakan oleh sesiapa sahaja. Saya ada jumpa seorang ustaz tu, saya masih ingat lagi ustaz ni. Dia kata saya lelaki yang tidak makan sembelihan wanita. Allah, saya kata Allah makanlah. Saya kata gitulah waktu tu. Dia tak adalah cakap amboi, kata kan. Ustaz kan. Okay. So masa tu saya kata ustaz, jemputlah makan ustaz. Ni ayam ni saya yang sembelih. Pula mulut ni selamba je cakap kan dengan dia. Itulah bahana riak agaknya kan. Saya adalah seorang lelaki yang tak makan sembelihan wanita. Allah. Tak makan tak apa. Makanlah benda lain. Okey. Adapun bagi wanita yang ingin memilih tugas sebagai penyembelih sebagai kerjaya dia, sebagian ulama mengatakan makruh. Okey, kalau apa kerjaya awak penyembelih contohnya kan. Tetapi saya pergi ke Mesir perempuan, ada kedai-kedai yang jual ayam tu penyembelih dia wanita. Tapi kita tengok kenapa dia makruh. Okey. Terutamanya apabila melakukan sembelihan korban yang besar di mana orang lelaki yang memegang binatang dan penyembelihnya adalah wanita, maka sudah pasti ia tidak manis dipandang. Okey. So jadi di sini hukumnya makruh kerana apa? Kerana lelaki lah yang kena mencari rezeki dan juga nafkah. Maksudnya, Yes. kenali kan kita ni lori. BPH sikit. Baik, kepada pemilik kereta BPH 481 Saga Putih. Bukan seorang, ya ada seorang lagi. Dan juga pemilik kereta Mazda WYE 9787 minta tolong alih sebab lori nak lalu. Lori nak masuk. Okey. Minta maaf ya. Okey. Selalu parking tak ada sebab meriah sangat lah Masjid Al-Falah ni. Yang kena alih tu. Baik, sesekali ya. Alright. Okay, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab kita bila perempuan menguasai bidang penyembelihan ni, habis lelaki nak buat apa? Macam itulah kan. Tapi kita kena ambil tahu sebab tak rugi wanita ini. Sekali-sekala tu yang saya kata setahun sekali. So bila kita ada pengalaman seperti itu, memang sangat bermakna untuk kita lah. Kita jadi lebih berani kalau ada apa-apa lah yang berlaku. Okay, saya teringat masa saya mengajar penyembelihan ini dengan pelajar saya semasa di universiti dulu. Budak-budak perempuan gitu. Saya ingat kan budak perempuan semua macam tu. Rupanya ada juga lelaki nak muntah pula. Padahal video je kan. Bukan real tu. Terus keluar. Lepas tu kenapa? Rupanya dia pening. Pening tak boleh tengok darah tu. Dia punya ubat satu je perempuan. Jangan bagi dia tengok darah. Salah. Kalau dia dah pening-pening macam tu, kena biasakan. Kena selalu kan. Lagi bila dah biasa, dia akan bisa tegal. Biasa. Saya dulu masa ada pembantu rumah saya lah, bibi tu. Dia tak biasa naik kereta apa semua. Jadi bila ikut dengan saya, kita duk keluar je kan. Jadi dia asal balik je muntah tu, guling-guling dia dekat halaman rumah tu kan. Saya kata, lepas ni bibi kena lagi ikut saya. Lagi muntah dia. Tapi memang seminggu je perempuan. So lepas tu, relax. Tak ada. Jadi dia nak membiasakan body dia untuk seimbang tu, dia perlukan kebiasaan. So jangan putus asa. Okay. Next adalah 2 kali sembelihan. Apa hukumnya? Dalam kitab Fiqhul Manhaji menyebut bahawa mazhab Syafi'i mensyaratkan urat halkum dan marid perlu putus dengan sekali sembelihan. Sekiranya berlaku sembelihan 2 kali, seperti pisau itu terlepas, sembelihan tersebut dikira sah dengan syarat binatang tersebut masih lagi dalam hayah mustaqirrah. Maksudnya kehidupan masih nyawa dia nyawa yang kuat lagi lah. Sewaktu nak sembelih kali kedua. Itu syarat dia. Okey. Sekiranya sembelihan pertama belum sah, tak putus lagi. Okey. Kemudian binatang terlepas dan mengambil masa yang lama untuk dilakukan sembelihan kedua.
sedangkan dia sudah sampai kepada hayyah mazbuhah. Mazbuhah maksudnya hayyah mazbuhah adalah nyawa lepas kena sembelih. Nyawa dia dah macam tak bergerak sebagaimana binatang yang disembelih, maka sembelihan itu tidak sah. Jadi kan kalau lepas sembelih tu kan dia macam terkulai, kaki dia terkuis. Yang itu kalau nak sembelih kali kedua dah tak sah. Ini dah jadi bangkai lah. Itu mazhab Syafi'i. Jadi mesti pada hayyah mustaqirrah. Maksudnya hidup dia masih ni lagi. Jadi nak potong terlepas boleh pula dia lari ketekut contohnya kan. Padahal dah meleleh darah tu. Tengok yang itu mustaqirrah ke hayyah mazbuhah? Mustaqirrah boleh tangkap balik sembelih. Ya, okey. Tapi berhati-hatilah, dan actually elok sangat kalau di masjid-masjid ini buat kelas penyembelihan. Bukan saja kelas menyembelih, tapi kelas menumbangkan lembu. Sebab kita punya cabaran lembu lebih. Kan ada yang bila lembu tu tarik je kepala dia, penyembelih pegang parang ni, melantun. Lepas tu bila kena pula tertikam pada pemegang yang pegang kepala tu. Innalillah, sudah kan. Jadi kita tak nak ada tragedi-tragedi begini. Sebab itu dalam Islam kita kena ada ilmu kan. Okey. Jadi penyembelihan cara Islam lebih bersifat ihsan kepada haiwan kerana pemotongan salur darah menyebabkan haiwan ini tidak merasai kesakitan. Itu yang saya ceritakan tadi ya. Okey, habis dah masuk ke bahagian yang pertama, kecantikan dan perhiasan wanita. So lepas ni boleh sembelih ya? Sembelih ayam dulu. Sembelih ayam dulu Kak. Biar anak-anak tu bermain-main dulu dengan ayam tu kan. Ada memang anak saya seorang tu sembelih ayam punyalah detail, dia khusyuk dan tawaduk, putus kepala ayam. Boleh makan tak kalau putus kepala ayam? Boleh, hukumnya cuma makruh sahaja ya. Okey. Tapi janganlah pula kata mentang-mentang hukum makruh putuskan sahaja semua kepala, tidak ya. Sebab dia punya sungguhlah kan. Nak sembelih dia kepala ayam tu kecil je kan. Jadi kambing dia lain lah. Okey. Baik, tapi yang elok yang pandai menyembelih tu dia boleh bagi arahan. Okey, cukup gitu kan. Baik, boleh kita teruskan bahagian satu, kecantikan, perhiasan, etika pakaian dan tudung. Ya. Binatang buruan. Maksudnya anjing ke apa pun? Oh, okey, anjing yang berburu. Okey, rusa ke apa ke sama? Kalau kita dapat pegang dia, kita sembelih kena macam tu. Kalau ditembak dulu, pastikan mati dia itu. Kalau kita dapat dengan sembelihan. Tetapi kalau tak ada, tembakan itu dia boleh menjadi pengganti kepada sembelihan. Jadi kalau mula-mula nak tembak tu baca bismillahi Allahu Akbar. So bila dia jatuh mati sudah. Boleh dah dimakan. Tapi bila dia jatuh burung tu belum mati lagi. Masih lagi hidup. Sembelih. Okey. Ya? Kalau yang mati sebab tembakan tu tak payah. Sama dengan seandainya kita ada anjing buruan. Jadi anjing tu provided kena dah latih dah. Jadi masa kita lepaskan anjing tu baca bismillahi Allahu Akbar. Jadi kemudian dia tangkap, bawa binatang buruan itu, mati sudah. So kita boleh makan. Potong je yang bahagian digigit atau samakkan saja. Boleh, ya. Okey. Itu binatang buruan yang tu kita tidak bincang di sini, ya. Okey. Baik, boleh kembali kepada fashion? Ke masih nak berburu lagi? Okey, ya, jadi fashion biar bergaya asal mengikut syariat, ya. Okey. Baik, jadi di sini wanita dan fashion. Fashion kalau dalam bahasa Arab syakliat. Maksudnya dia bentuk-bentuk. Ya? Jadi fashion ni bentuk-bentuk.
dengan wanita memang suka dia nak letak kerongsang kat sini kan, nak letak dekat 2 ke, nak letak kat 3 ke. Kalau pakai tudung bawal tu dah sampai 5 kot, jarum peniti contoh kan. Lain kalau yang instant, yang sarung-sarung tu, yang tudung sarung-sarung tu dia panggil tudung makcik, dia panggil gitu kan. Ada nama-nama dia, tudung bawal, tudung 4 segi kan, shawl lah, sebagainya. Dan memang itu adalah kelebihan dan keunikan wanita. Jadi perempuan cuba tengok kalau dalam dewan ini tak ada wanita, berseri tak? Alas tisu pun ada renda-renda macam ni, apa? Ini kerja perempuan kan. Tengok dia punya depan ada bunga lah pula, depan tu ada bunga lah pula kan. So itu memang wanita dia nampak kalau tak ada dia akan rasa macam kosong. Dia akan kata kosong. Sebab mata dia, hati dia itu dia penuh dengan taman kan. Dia berbunga-bunga, penuh dengan keindahan. Itu kelebihan kaum wanita. Dia menyerikan keadaan. Dan Nabi sendiri sebut dunia mata'un. Dunia ini memang penuh dengan perhiasan. Wa khairu mata'id dunia. Sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus salihah adalah wanita-wanita salihah. Sebab bila dia salihah, dia akan menghias dunia ini dengan perkara-perkara yang salihah. Jadi di sini ada beberapa perkara yang kita perlu lihat. Kita tengok muka surat 215 ya. Tentang ada satu kenyataan di mana kenyataan ini agak kontroversi dan lebih mengelirukan golongan ini bila kenyataan-kenyataan kontroversi yang mempertikaikan kewajipan menutup aurat dan berpakaian dalam Islam datangnya pula dari golongan akademik dan tokoh agama. Perempuan, masa saya di TV Al-Hijrah ya, ada satu tetamu ni Muslim, wanita, kita jemput dia. Tapi sebelum tu kita ada tetamu Cina, non-Muslim. Jadi kita kata madam kena pakai cover kan. Oh, no problem, dia kata. Dia pun pakai shawl. Jadi dia masuklah kat dalam TV, sebab TV Al-Hijrah kan dia ada syariah punya penampisan. Tapi bila kita jemput seorang tokoh ni, tengok makcik bawang nak cakap bersedia. Wanita agama Islam kan, bila suruh pakai tudung dia kata mana dalil yang suruh pakai tudung. Nasib dia bercakap dengan kru tu, ya Allah, dia kata ada dalil tapi tak tahu, dia kata. Dan waktu tu saya masih yang proaktif lah dengan TV Al-Hijrah, lama lah dulu kan, sekarang tak aktif sesekali je. So bila jumpa saya tak lama tu dah habis selesai sesi pagi tu, petang masa tu saya ada, Ustazah, apa dalil Ustazah? Saya kata kan dulu tak nak hafal, saya kata. Baru sekarang nak tanya ya. Okey. Jadi dia orang ini ya, dia mewakili kelompok yang menggunakan dalil yang kita sebut ni. Okey. Jadi Dr. Imad, nama Dr. Imad lagi kan, Abdul Hamid An-Najjar, dia dalam akhbar jaridah Al-Akhbar. Jaridah ni akhbar maksudnya ya. Al-Akhbar, jaridah itu maksudnya Al-Akhbar. Surat khabar Al-Akhbar, nama dia Al-Akhbar. Dia kata hukum bertudung dan percampuran antara lelaki dan wanita dalam kehidupan seharian, hukum dia itu ditentukan oleh sesebuah masyarakat berdasarkan keadaan. Bagi setiap masyarakat ada pakaian dan adat tertentu, dia kata. Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran mengenai pakaian bertudung itu hanyalah khusus untuk isteri-isteri Nabi, dia kata. Hukum ini bukanlah semestinya untuk seluruh wanita. Yang ini salah. Ya, jadi dia nampak yang tutup aurat itu hanya isteri Nabi. Okey, amat malang bila kenyataan ini keluar pula disokong oleh beberapa kelompok-kelompok fahaman-fahaman yang lain. Ya. Jadi salah. Yang cakap tu orang Islam sendiri. Ya. Okey, etika pakaian. So yang tu salah. So bear in mind, maksudnya tidak semua orang menyokong menutup aurat ini. Okey, etika pakaian berdasarkan ayat yang ditetapkan. Inilah dia surah An-Nur ayat yang ke-39.
satu. Tu dalil dia. Allah memerintahkan kaum Hawa, tak sebut pun ya. Maksudnya macam khusus kepada isteri-isteri. Memang ada disebut ibu ummahatul mukminin kita. Tapi ada disebut juga isteri-isteri orang yang beriman. Cuba tengok dalam surah Al-Ahzab ayat 59 ni pula. Ni ada lagi satu selain daripada An-Nur 31, Al-Ahzab 59. Wahai para nabi, katakan kepada isteri-isterimu, anak perempuanmu dan isteri-isteri orang yang beriman, mereka perlu memakai baju jilbab yang longgar, demikian itu supaya mereka mudah dikenali. Lantaran itu mereka tidak diganggu. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cuma hari ini yang menutup aurat dia itu yang pakai jilbab ini pula yang mengganggu. Apa maksudnya Ustazah? Saya dapat banyak aduan daripada kaum Adam kita di tempat kerja. Dia kata yang perempuan tu pula yang datang memang pakai tudung, memang menutup aurat, tapi ketatlah Ustazah, manja yang amat Ustazah. Bergetar jiwa saya. Macam mana nak nasihatkan Zaza kalau kita ingatkan dia merajuk nanti tak cakap dengan kita sebulan. Kata gitu. So apa daya saya? Apa daya saya? Sebab dia memang menggugat. Dia kata gitu kan. Jadi dia pun tergugat. So, lepas tu dia kata kalau tu pandang ke bawah aja, dia kata sombong. Dia cakap dah kenapa sombong pula? Macam tu dia kata. Jadi macam mana ni Ustazah? Saya kata doa je lah. Lepas tu buat majlis ilmu banyak-banyak macam ni. So then jangan ikut musim. So bila ada majlis ilmu macam ni, kita akan ingatkan kaum keluarga kita ini. Walaupun dia dah tahu sebenarnya. Tapi dia kadang-kadang longgar. Waktu itu iman dia down. So dia ada tendensi lah untuk macam tu ya. Okey. Jadi ada beberapa garis panduan. Yang pertama, pakaian yang dia pakai itu mesti menutup aurat. Yang kedua, pakaiannya itu longgar. Pakaian dia labuh. Tidak jarang. Tidak bercorak dan berwarna keterlaluan. Pakaian itu bukan pakaian lelaki dan tidak pula menyerupai agama lain. So selama mana kita boleh observe benda ini, insya-Allah kita akan berpakaian mengikut syarak. Ya. Muka surat 219. Pakaian yang menutup aurat. Tengok ada dalil dia ni Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah ada cerita Asma bintu Abu Bakar, iaitulah kakak dia satu bapa tapi dua ibu ya. Dia jumpa dengan Nabi, maksudnya ipar lah kan. Jumpa dengan Nabi memakai pakaian yang nipis. Baginda SAW dia berpaling dan dia pun kata, wahai Asma, sekiranya wanita itu sudah baligh, maka seluruh anggota badannya itu perlu ditutup, tak boleh dilihat kecuali ini dan ini. Ini dan ini itu Nabi mengisyaratkan kepada muka dan juga pergelangan tangan ke depan. Ya. Berdasarkan hadis ini jelas menggambarkan kepada kita bahawa kaki wanita juga adalah aurat. Jadi berdasarkan hadis ini. Tapi secara umum mazhab Syafi'i dia mengatakan itulah kaki aurat. Tapi yang umumnya ada yang mengatakan kaki bukan aurat. Ya. Okey, tapi kita mazhab Syafi'i. Okay, nombor satu. Yang kedua, pakaian yang longgar. Tengok, ada juga dia punya dalil dia. Riwayat Bukhari dan Muslim, sabda Nabi mafhum dia. Sesungguhnya di antara ahli neraka itu ialah perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Mereka cenderung kepada maksiat dan menarik orang lain untuk melakukan maksiat. Mereka sama sekali tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium harumnya. Elok-elok dah tutup aurat pakai tudung. Sekarang buka pula. Satu. Perasan ke tak? Alhamdulillah. So samping baca Al-Quran, bacalah juga Instagram. Alasan belum bersih. Alasan dia tak layak. Dia tidak sampai lagi, tak bersedia. Macam-macam lah alasan kan. Tapi malaikat maut sentiasa bersedia kan. Yang ketiga, pakaian yang labuh. Okey, pun ada dia punya dalil. Ayat Al-Quran, di sini yang kena melabuhkan. Sebab tu dipanggil jilbab. Ya, jilbab tu macam kelambu.
So kelambu tu dia akan menutup. Dia bukan membalut, ya. Dia menutup lain, membalut lain. Riwayat Abu Daud pula hadis, bagaimana pula dengan wanita ya Rasulullah? Ini masa bila? Sewaktu baginda Nabi melarang kaum lelaki melabuhkan kain. Jadi Sayyidatina Ummul Mukminin Ummu Salamah ditanya dengan Nabi. Kata macam mana pula dengan perempuan? Jadi Nabi menjawab, labuhkanlah sejengkal. Okey, sejengkal maksudnya sampai ke kaki. Sebab yang untuk lelaki tu dia bahagian betis. Jadi labuhkan sejengkal. Dan kemudian Ummu Salamah kata, oh terlihatlah kaki kami. Dan kemudian Nabi kata, labuhkan sehasta. Jadi bila labuh sehasta, tidak boleh lebih dari itu. Jadi kalau sehasta, terheret tak? Oh, seret lah. Dan ada hadis yang lain, dia kata, oh kalau terseret, macam mana dengan najis ya Rasulullah? Jadi Nabi pun berpesan, tanah selepas itu akan mensucikan najis itu. Lepas tu kalau kita pergi ke Mekah ke Madinah, kita tengok ya Allah panjang-panjang heret-heret kan gitu kan. So dia orang, by the way, dia mazhab Hambali, ya. Okey. Hadis ini secara umumnya menuntut kaum Hawa untuk melabuhkan pakaian mereka sebab waktu tu tidak ada stokin. Jadi stokin itu kita boleh tutuplah kaki kita, tapi ada sebahagian kata oh itu stokin sebab dia membentuk. Kan, so jadi kita macam tidaklah terlalu syadid sangat. Kalau macam tu macam mana kita nak keluar kan, nak naik kuda pun tak boleh kan, kaki lampu macam mana, nak naik tangga pun terjatuh-jatuh tersembam kan? Sebab duk terpijak okay. Hadis ini secara umumnya kita melabuhkan pakaian agar tidak kelihatan aurat serta bentuk tubuh. Namun pada bahagian kaki, wanita pada zaman Nabi dia melabuhkan kain hingga menutup kedua kakinya. Lantas baginda mengarahkan agar wanita melabuhkan kain sekadar sehasta, tidak boleh lebih kerana dikhawatiri terkena najis dan timbul perasaan riya. Ni pendapat penulis, ya. Okey, tapi ada hadis lain yang mengatakan tanah selepas itu dia akan menyucikannya. Okey, yang keempat, syarat dia pakaian tidak jarang. Macam mana kita nak tahu pakaian tak jarang itu bukan syarat pakaian muslimah? Dia punya hadis yang ini. Usama bin Zaid dia menceritakan bahawa Nabi SAW pernah menerima hadiah sejenis kain kiptiyah. Dia nipis kain itu dari seorang yang bernama Dahyah Al-Albi. Kemudian baginda SAW tengok kain tu, dia hadiahkan pula pada Usamah bin Zaid. Supaya Usamah bin Zaid ini buat pakaian. Tetapi Usamah dia hadiahkan pula pada isterinya. Dan kemudian tak berapa lama Rasulullah pun tanya pada Usamah, mana kain tu? Kau tak pakai ke? Nabi tanya. Usamah menjawab, oh saya hadiahkan kepada isteri saya. Dan kemudian Rasulullah SAW berkata, suruh isterimu lapik kain tersebut dengan kain yang lain di bawahnya kerana aku bimbang sekiranya dia tidak berbuat demikian akan terlihat tubuh isteri. Hadis riwayat Muslim, riwayat Imam Ahmad dan juga Baihaqi. So jadi di sini kain yang nipis, pandailah buat lining dia, ya. Okey, yang kelima, kain itu tidak bercorak dan berwarna keterlaluan. Okey, tengok dia punya hadis, dalil dia. Sesiapa yang memakai pakaian berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhirat kelima. Kenal wanita yang memakai minyak wangi kemudian melintasi khalayak ramai dengan tujuan agar wangiannya dihidu baunya, maka ia dikira berzina. So pakaian yang dimasukkan ini adalah pakaian syuhrah. Pakaian yang macam nak raih populariti perempuan. Tetapi seandainya kita ada occasion tertentu. Dia ada certain occasion dan kita pakai hanya pada waktu itu. Yang itu diharuskan. Jangan dijadikan sebagai pakaian biasa. Jadi yang disebut di sini adalah pakaian biasa. Tapi kalau ada occasion, contohnya nak menyambut ulang tahun company apa-apa, syarikat mana-mana kan, kat situ pun ada pertandingan fashion, jadi ambil as long as dia muslimah punya style, so tidak mengapa, ya. Okay. Next yang keenam, tidak menyerupai pakaian lelaki.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, menceritakan Abu Hurairah, dia cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan yang perempuan memakai pakaian lelaki. Dia tiru gaya pun tak boleh. Okey. Next, tidak menyerupai pakaian agama lain. Tengok hadis riwayat Abu Daud. Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Okey. Amat menyedihkan, kebanyakan remaja kini, dia semua bukan remaja je, orang sekarang sudah tidak lagi berbangga dengan Islam. Mereka lebih gemar menjadikan artis sebagai idola. Pemakaian tudung juga seperti fashion. Begitu juga lelaki yang berjanggut, dia lebih terikut kepada trend serta janggut idola atau artis mereka yang diminati, bukan lagi atas dasar sunnah. Jadi waliyadzubillah. Maka itulah serba sedikit berkenaan dengan fashion. InsyaAllah akan datang kita bincang etika bertudung pula. Tudung yang macam mana lah pula kan, sebab dalam Islam tak wajib pakai tudung. Yang wajib itu adalah menutup aurat. Okey. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.